Hai dan Assalamualaikum. Saya akan menerangkan berkenaan dengan isu atau masalah berkenaan dengan pertikaian Pulau Linggitan dan juga Pulau Simpadan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1969. Konflik Pulau Simpadan dan Linggitan. Perebutan dua pulau dan wilayah perairan bertindih iaitu Pulau Simpadan dan Linggitan. Seperti yang kita ketahui, Pulau Simpadan dan Linggitan terletak di sepadan antara Malaysia dan Indonesia. Perselisihan ini telah bermula pada tahun 1969 dan perkara ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada tahun 17 Disember 2022. Pertikaian wilayah ini muncul pada tahun 1967 kerana negara masing-masing memasukkan Pulau Simpadan dan Linggitan ke dalam persepadanan wilayah mereka dalam pemetaan negara. Tambahan pula, berdasarkan perjanjian persepadanan wilayah jajahan antara Belanda dan Inggeris, tidak menunjukkan secara jelas berkenaan dengan kedudukan Pulau Simpadan dan juga Linggitan sebahagian daripada wilayah jajahan mereka, dan ini menjadi permasalahan dalam perebutan wilayah pada masa kini. Justru, perjumpaan telah dilakukan antara Malaysia dan Indonesia bagi mempertahankan wilayah tersebut. Namun, isu itu masih tidak terselesaikan. Jika kita dapat lihat, pada tahun 1969, Malaysia dan Indonesia bersepakat dan membuat rundingan untuk menjadikan Simpadan dan Linggitan dinyatakan sebagai status quo. Namun, terdapat perbezaan pandangan berkenaan perkara ini di mana pihak Indonesia menganggap bahawa dalam status quo, kedua-dua pulau ini tidak boleh diduduki atau sebarang aktiviti tidak boleh dilakukan di kedua-dua pulau tersebut. Manakala, menurut Malaysia, Pulau Simpadan dan Linggitan ini tetap berada di bawah Malaysia sehingga persengketaan ini terselesai. Justru, terdapat beberapa perundingan yang telah dilakukan tetapi tetap saja isu ini masih tidak selesai. Bagi menyelesaikan masalah wilayah ini, Presiden Suharto meminta untuk membawa permasalahan ini di Dewan Tinggi ASEAN. Namun, perkara ini ditolak oleh Malaysia kerana dengan beralasan Malaysia mempunyai konflik dengan negara Asia Tenggara yang lain, seperti konflik dengan Singapura untuk memperebutkan Pulau Batu Putih, konflik perebutan Sabah dengan Filipina dan juga konflik Kepulauan Spratly. Oleh demikian, Tun Dr. Mahathir telah mengusulkan penyelesaian bagi konflik ini iaitu diselesaikan di International Court of Justice atau Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Pada tahun 1996, Presiden Suharto akhirnya bersetuju untuk membawa kes ini ke Mahkamah Antarabangsa ICJ di Belanda. Kedua-dua negara bersepakat untuk menerima apa jua keputusan ICJ dengan satu perjanjian kompromis di Kuala Lumpur pada 13 Mei 1997. Justru pada 30 September 1998, isu ini didaftarkan dan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Abdul Haji Ahmad Badawi dan Ali Al-Atas, Menteri Luar Negeri Indonesia. Oleh demikian, pada 17 Disember 2022, konflik ini telah mencapai keputusan setelah beberapa tahun. Terdapat 17 hakim yang terdiri daripada 15 hakim tetap, satu hakim dipilih oleh Malaysia dan satu lagi hakim dipilih oleh Indonesia. Berdasarkan keputusan hakim bagi masalah ini, Pulau Simpadan dan Linggitan adalah milik kedaulatan Malaysia dengan hasil undi yang menyebelahi pihak Malaysia iaitu 16 bersamaan 1, dan ini membuktikan kemenangan mutlak untuk Malaysia. Persoalannya, apa yang menjadikan pertimbangan hakim yang memberikan kemenangan kepada Malaysia iaitu
berkenaan dengan pertimbangan berdasarkan aktiviti antara kedua-dua negara di pulau tersebut atau disebut sebagai effective control. Indonesia menyatakan bahawa aktiviti Angkatan Laut Belanda dan Indonesia sentiasa mengawal persekitaran Pulau Simpadan dan Linggitan. Tambahan, perairan pulau tersebut sering dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta ini, Mahkamah menyatakan bahawa perkara ini tidak dapat menjelaskan bahawa kedua buah pulau ini adalah kedaulatan Indonesia dan kegiatan masyarakat adalah kegiatan bersifat peribadi yang tidak berada di bawah kewenangan pemerintahan Indonesia. Hal ini kerana aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tidak dianggap sebagai satu bentuk efektif kontrol. Sebaliknya, Malaysia mempunyai bukti bahawa ada kegiatan administratif di pulau-pulau tersebut, di mana syarikat Borneo Utara melakukan tindakan administratif efektif untuk mengawal pengumpulan telur penyu di Linggitan dan juga Sipadan. Ini kerana kegiatan ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi pada masa tersebut. Tambahan, mereka telah melakukan kelestarian penyu sejak tahun 1917 dan penyelenggaraan ini berterusan sehingga tahun 1950-an. Oleh demikian, bukti ini menunjukkan bahawa syarikat Borneo Utara memiliki pengaruh di kedua buah pulau ini. Tambahan, pihak Belanda dan Indonesia tidak pernah menyatakan keluhan atau bantahan terhadap aktiviti pengurusan Inggeris dan Malaysia yang dilakukan di Pulau Simpadan dan juga Linggitan. Oleh itu, ICJ membuat keputusan bahawa Pulau Sipadan dan Linggitan menjadi hak milik kedaulatan Malaysia berdasarkan prinsip kawalan efektif pada tahun 2002. Indonesia pula terpaksa akur dengan keputusan tersebut. Secara keseluruhannya, kedua-dua pulau tersebut pada asalnya dianggap sebagai terra nullius yang diungkapkan yang bermaksud tanah tiada pemilik. Tetapi sebagai pendahulu Malaysia, Great Britain, pulau-pulau yang dibangunkan dengan ketara berbanding dengan pendahulu Indonesia iaitu Belanda, terutamanya selepas pembentukan Malaysia sebagai negara. Mahkamah menggunakan ini sebagai satu sebab utama untuk memutuskan dengan menganugerahkan pulau-pulau ini kepada Malaysia atas sebab effective control. Di samping itu, ia juga mengakui kedua-dua pulau itu lebih jauh dekat dengan Malaysia daripada Indonesia serta rekomendasi terawal dari Malaysia melalui perjanjian British 1878 dengan Kesultanan Sulu. Sedangkan tuntutan Indonesia sebahagian besarnya berdasarkan pada perjanjian batas antara Great Britain dan Belanda pada tahun 1891.